Assalamualaikum dan selamat kembali ke Fast TV. Apa khabar korang semua? Hari ni kita nak cerita sikit tentang charger EV di Lembah Kelang. Saya nak cerita tentang seluruh Malaysia. Mungkin ada banyak tempat belum sedia. Jadi kita fokus tentang Lembah Kelang dulu. Sebab kenapa kita fokus kat Lembah Kelang? Kerana kebanyakan orang Malaysia ni yang berminat dengan benda-benda teknologi yang canggih ni, banyaknya duduk di Lembah Kelang. Bukan kata tak ada di Penang, di Ipoh, di Kuala Terengganu, di Kota Baru Utara, tapi ramainya berada di Lembah Kelang. Jadi kita fokus tu kat tempat pusat populasi ataupun pusat penduduk yang utama kita. Pertama sekali, sebelum kita meneruskan video, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja-penaja kita, iaitu Jentari. Jentari ialah syarikat penyelesaian tenaga bersih yang bertumpu kepada 3 teras utama, iaitu tenaga boleh diperbaharui, hidrogen dan mobiliti hijau. Ini membentuk portfolio penyelesaian yang komprehensif untuk membantu pelanggan dalam perjalanan penyakabenan mereka. Jentari berhasrat menjadi rakan penyelesaian tenaga bersih yang paling dihargai, mencipta nilai yang lebih tinggi, menghubungkan perniagaan dan membolehkan peralihan kepada masa depan sifar bersih. Kumpulan Jimat yang percaya tentang transition kepada kereta elektrik dan membawa masuk banyak kereta-kereta elektrik secara paralel. Kumpulan Bermas yang membawa kepada kita kereta-kereta elektrik Kia EV6 dan juga Mazda MX-30 dan juga sekarang Kia Niro EV. Diteruskan juga dengan kumpulan Pekema ataupun Persatuan Pengimport Kereta Melayu yang membawa masuk banyak kenderaan-kenderaan EV yang juga percaya dengan transition kepada EV, dan juga MyZiva, iaitu Malaysian Zero Emission Vehicle Association, yang mengumpulkan OEM dan juga charge point operators dan mereka yang beroperasi dalam new energy. Semua penaja-penaja kita hari ini memainkan peranan yang penting dalam memacu anjakan kita ke sistem pengangkutan yang lebih mesra alam dan sistem tenaga yang lebih hijau. Jom kita teruskan dengan video. Jadi antara topik yang selalu dibangkitkan bila kita cerita tentang EV ni adalah betapa kurangnya jumlah charger di Malaysia ni. Memang saya akui di seluruh negara kita ketinggalan banyak jauh berbanding dengan Thailand lah. Singapura tu saya tak nak bandingkan sangat sebab dia pulau yang kecil. Tapi di Malaysia ni sebenarnya kalau kita tengok di Lembah Kelang, saya rasa mungkin kita dah boleh memiliki kereta elektrik. Sebenarnya banyaknya charger di Lembah Kelang ni, lebih daripada yang kita sangkakan lah. Laporan setahun lepas mengatakan ada lebih kurang 300 charger EV di Lembah Kelang, di mana 100-nya DC dan selebihnya ialah AC. Saya rasa angka ni mungkin dah meningkat, mungkin hampir dekat ke 400 charger lah. Kebanyakan yang ditambahkan saya percaya ialah AC lah. Jadi menjadikan kepadatan charger di Lembah Kelang ni sebenarnya dah cukup dah untuk membolehkan kita memiliki kereta elektrik. Terutamanya kalau kita menggunakan kereta elektrik tersebut hanya di kegunaan seharian. Kalau kita tengok peta yang saya ambil daripada PlugShare ni kan, memang banyak charger sebenarnya dalam kawasan bandaraya lah, KLCC, The Golden Triangle dan sebagainya, penuh dengan charger. Yang warna brown tu ialah DC dan yang warna hijau ni ialah AC. Kalau kita pindah ke kawasan-kawasan penempatan tempat orang duduk lah kiranya, kita suburb Kuala Lumpur, kita tengok ni Hartamas, TTDI, Kota Damansara pun banyak ni charger ni. Banyaknya AC jugalah. Di PJ dan Shah Alam, Subang pun banyak charger. Kat belah-belah Kelang, Setia Alam, adalah ketumpatannya tu okey jugalah. Tak kata sebanyak tempat lain mungkin tak, tapi ada jugalah. Puchong, Bukit Jalil, Serdang, yang ni banyak balik. Kemudian Putrajaya, Cyberjaya, Bangi pun kita nampak banyak. Dan kalau kita nak sampai ke Seremban dan duduk di Sepang pun boleh ada lagi charger. So kebanyakan charger ni kita tengok memanglah charger-charger yang AC ataupun alternative current. Jadi untuk kali ni saya menggunakan kereta yang ramai orang kata mungkin dia punya range terlalu sikit, iaitu Mazda MX-30. Mazda MX-30 ni bateri dia mempunyai jelajah lebih kurang dalam 200 km lah. Kalau saya bawa macam elok sikit, mungkin saya dapat 220 km. Dan masa saya ada kereta ni, saya rasa kalau saya nak suruh pergi Seremban pun saya yakin tak ada masalah. Sebab memang boleh pergi Seremban berapa kilometer je, tak sampai 100 pun pergi dan boleh datang balik, dan masih lagi ada spare charge lah untuk kita selesa sampai di rumah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita nak beli kereta elektrik yang mampu milik, kita mungkin tak mau beli kereta yang bateri besar lah. Contohnya Mazda MX-30 ni. Okey lah, Mazda MX-30 ni dari segi harga tu mungkin kita kata mahal sikit lah, sampai dekat 200,000 kan. Tetapi dia punya range, kita tengok kereta yang range macam Mazda MX-30 ni dah boleh digunakan. Dan Mazda MX-30 ni kalau kita tolak tepi harga, memang kereta ni cantik. Sebenarnya saya suka. Dia ada ciri-ciri unik macam pintu buka, suicide doors dan sebagainya. Dan dalam dia cantik, typically of Mazda. So hari ni kita nak pergi tengok beberapa tempat di seluruh Lembah Kelang di mana kita boleh mengecharge
dengan menggunakan AC charger. Let's say kita pergi shopping ke, pergi tengok wayang ke, kita pilih shopping center ataupun pusat membeli belah yang ada AC charger. Kalau kita nak pergi ke hotel ke, kita pilih hotel yang ada AC charger. Dan bila kita sampai sana, selalunya kita duduk mungkin 1 jam, paling tidak pun selalunya 2 hingga 3 jam. Dalam masa 2 hingga 3 jam, kita boleh mungkin dapat, saya tak tahulah tengok berapa dia punya kelajuan charger kat situ. Kalau kata kita ada onboard charger yang boleh terima 22 kW dan kat situ ada charger 22 kW, kita boleh dapat 22 kW dalam masa 1 jam. Kalau 3 jam mungkin boleh penuh bateri. Tapi kalau katalah kebanyakan kereta ada 11 kW punya onboard charger, dapat 30 kW, which for kereta yang bateri 30 kW mungkin boleh dapat sampai penuh ataupun boleh dapat 80 hingga 90% sementara kita duduk tengok wayang, makan ataupun shopping. Sebenarnya sekarang semakin banyak tempat yang ada charger. Wallbox ni berada di sebelah restoran di Bukit Taman Sara. Last time saya datang, ianya tak berfungsi. Jadi hari ni kita nak cuba tengok sama ada ianya berfungsi ataupun tidak. Dia macam tak ada apa-apa kind of instruction, cuma ada satu QR code dan benda ni lah. So kita nak tengok, ada tulis 32 amps ready. Ada lock, ada charge. I don't know how. Sedihnya setelah sekian lama charger ni masih lagi tak berfungsi. Masih ada lagi lah charger-charger macam ni, tapi rasa dah tak banyak lah kot. So kita nak cari yang seterusnya pula. Tapi jangan risau, Gentari mempunyai rangkaian poin pengecasan EV yang luas untuk menangani range anxiety. Okey, sekarang kita dah sampai di Hartamas Shopping Center dan ini dia punya EV charging station dekat aja dengan dia punya entrance. Dan kalau kita tengok dia ada 3 dekat sini So kita tengok dia punya maklumat dekat sini apa dia cakap. Pasal sekarang ni memang perlu ada maklumat macam ni Kalau kita pergi kedai minyak dah tak payah ada dah maklumat ni, semua orang dah tahu dah macam mana. So sekarang ni kita tengok dia menggunakan EV Guru punya sistem Okey. So sekarang dia dah scan. Available number 3. Dia kata boleh pilih start session. Okey. Sudah plug in start session. Okey, so saya dah tekan start. Dia dah berbunyi dah. Berapa kilowatt? Sekarang ni bagus ni dia ada timer. Dia punya app ni ada cost dan ada berapa banyak tenaga yang dia dah bagi kan. 9.44 kilowatt. Kita tengok berapa laju dia boleh pergi. 6.99 kilowatt, which is probably maximum untuk dia punya onboard charger. Kita tengok sekejap. So aku suka juga EV Guru ni, dia macam senang juga nak start. Yalah, of course tadi first time aku pakai kan, nak kena login lah, nak itu nak ini, but it's not bad lah. AC charger macam dekat Hartamas Shopping Complex ni akan rasa jadi lebih popular lagi kerana shopping complex owner akan pasang untuk tarik pengguna kereta elektrik lah. I think mungkin menjadi satu penyelesaian terutamanya untuk mereka yang tinggal mungkin di apartmen dan flat yang tidak ada akses kepada charger. Okey, seterusnya kita pergi ke Suria KLCC pula. Jadi di KLCC ni Gentari bagi pilihan sama ada nak gunakan AC slow charger ataupun menggunakan DC fast charger. Untuk AC charging ni ada 2 cara pula, yang mana kita boleh masuk ke premium parking, bayar premium rate, dan juga parking biasa dan bayar ikut minit. Satu lagi DC charger tu juga charge ikut minit, tetapi dia punya kiraan dia macam best juga. Okay, ini kita dekat level P2 KLCC. As you can see sini memang semua tempat charging EV lah. Ni ialah portable charger yang memang Mazda bagi dalam kereta ni. Aku tak pasti sama ada semua owner dapat free ke atau macam mana. Solid juga kabel ni. 32 amp kali diesel, should be good. Ni tak ada orang pernah pakai pun nampaknya. Apa aku rasmi Setengah charger ni dia tak ada kabel setengah ada kabel, so you better bawa kabel lah. Banyak kat sini you masuk aja, you charge, bayar for the parking and you get the electricity untuk free lah. Ni tempat dia punya premium parking lah. Premium parking ni kena RM10 lah dia charge. 20 charger dekat sini saja ada 20 charger This is level P2 Since kita dah bayar RM10, kita akan duduk sekejap lah. Dia dapat berbaloi. For $10 aku kalau boleh nak 20 kW lah. Cari nak 10 kW lah. RM10 bayar parking. Aku nak 10 kW lah at least. So we're now at 54%. Tadi kita datang 51% kot. Fairly good. Dia punya charging speed dia kita tengok. So dia kata 2 jam nak bagi charge sampai penuh. Katalah you dapat draw 20 kW lah. Dah berbaloi Basically free electricity lah.
Bayar parking, dah dapat parking premium, dapat free elektrik lagi. This is actually a very good deal lah. Aku cadangkan mai lah KLCC pasal you're getting premium parking and free electricity ya. Apa nak buat lagi, takkan tak mau. Tu cerita dia. Yang ni ada kabel. Tapi rasanya yang ni mungkin lagi slow lah daripada yang tadi. So you boleh guna QR code, bayar pakai Jom Charge, bayar pakai Settle. So yang ni tak payah bayar premium parking you bayar ikut ni saja. Jom kita tengok dia punya rate dia. Berapa yang dekat sini? Gentari Surya 005, pilih 3, Settle nombor 5. Dia charge Sekupang sebenarnya. Ni AC 11 kW nah. That means 1 jam kalau kita pakai Mazda tu, dia punya onboard charger dia ambil 6 kW sejam. And you hanya bayar 10 sen seminit, RM6 sejam. RM1 lah 1 kW, which is okay, quite fair. So, ni memang untuk kebanyakan kereta kalau guna dia punya onboard charger memang dapat 11 kW pun. So this is nice. Kalau dia boleh draw power 11 kW lah. Aku tak pasti kabel ni boleh draw 11 kW ke tidak. Sekejap kita tengok. 32 amp, 480 kali 32. So, senang je kita nak kira berapa boleh dapat. 480 kali 32 dapat lah. Kalau dia dapat 11 kW punya onboard charger, then 1 jam dia dapat 11 kW ni bayar RM6, then you're paying less than RM1 per kilowatt lah, maybe dalam 60 sen 70 sen macam tu. So that's still a very very good deal. So kita tengok dia punya DC charger pula dekat level 4. So this is the charger. It's quite a big one. Ada 2 kepala kat sini. CCS ada 4 available, betul. Yang sini ada 4 available. Ni CCS DC 60 sen seminit dia charge So actually kalau you duduk dekat sini for 2 jam, kereta bateri besar pun, it should be okay lah untuk you penuhkan. I think boleh dapat kot 100% kat P4 ni. Tapi kalau you kata you punya bateri taklah kosong sangat, maybe you need to top up like 20%, 30%, dan duduk dekat premium pun boleh. Depends lah. Depends on you punya berapa lama you nak spend time dekat KLCC. Kalau you tak ada masa banyak sangat spend kat KLCC dan you perlukan banyak charge, dan saya rasa yang DC ni dekat level 4 bila 6B cukup boleh itu yang level 4. Season parking, nampak signboard entrance to EV charger. So you masuk sini ada 4B lah yang DC. Pulang pada yang mana yang you rasa you paling perlu lah. Jadi pada saya sekarang ni di tempat-tempat shopping center ni, CPO ataupun charge point operator dah makin banyak yang menunjukkan minat untuk pasang charger lah. Hari ni saya tunjukkan Gentari lah, pasal ni yang paling senang sikit dekat KLCC. Saya boleh tunjuk banyak charger, dan sebelum tu saya juga dah tunjuk street side charging dekat Bukit Damansara ada, dan dekat Hartamas juga ada street side charging sebenarnya, tapi saya yang tunjuk tu dekat dalam shopping center lah. Dekat Plaza Damas tak silap-silap ada street side charging, iaitu DC. Itu lagi rare. Dan seterusnya bila yang kita tengok dekat KLCC tu, macam-macam pilihan ada. Sebab this is the future lah, dia nampak lah ini akan menjadi trend masa depan. Walaupun ramai kita kata mungkin charger tak cukup, tapi hakikatnya ialah kereta elektrik yang belum cukup lagi. Untuk CPO ni termasuklah Gentari ke, Jom Charge ke, Charge EV ke, Yinsen ke, bila dia orang pasang tu sebenarnya dia orang punya lead time tu panjang. Dia kena ada staying power. Tapi dia orang macam okey je sebab dia nampak dah this is going to be the future. Macam mana pun orang akan berganjak ke kereta elektrik lah. Itulah dia orang punya keyakinan. Jadi dia orang sanggup nak pasang ni dulu. Dan saya rasa benda ni nanti akan jadi lebih banyak lagi di banyak shopping center, terutama shopping center yang di mana kita tengok banyak trafik lah. Setengah-setengah shopping center saya percaya akan mungkin bergabung dengan charge point operator untuk menawarkan perkhidmatan ni untuk dia punya premium shoppers. Salah satu lagi rungutan EV owner ni ialah mereka kena ada banyak e-wallet lah untuk gunakan pelbagai-bagai charger yang dioperate oleh pelbagai-bagai CPO. Dan baru-baru ni Gentari telah berjaya gabungkan 600 charger di bawah satu app, iaitu dia orang boleh guna sama ada Gentari ataupun boleh guna Charge EV ataupun boleh gunakan Jom Charge. Ini salah satu benda yang memang saya kena ucapkan terima kasih kepada Gentari kerana memudahkan pemilik-pemilik EV. Charging ni memang salah satu pain point yang paling penting sekali dalam usaha untuk menjadikan lebih ramai orang menggunakan EV. Okey, sampai situ video kita kali ni. Kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tolong tekan butang subscribe dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia Punya Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.